Assalamualaikum. Apa khabar guys? Okay. Seperti apa yang saya pernah post dalam Facebook saya, di mana saya dah kehilangan suara sekarang ni. Semalam agak teruk juga. Saya tak boleh nak bersuara langsung. Hari ni saya masih boleh bercakap, tapi saya perlu mengeluarkan suara saya. Saya perlu push dada saya ini. Inilah dia bila kita tak mendengar nasihat. Itulah, tapi tak apalah. Benda dah jadi kan. Sebab sebelum ni saya pernah berapa kali dah saya buat live, saya mengajar secara online. Saya pernah mengajar daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang, bercakap, tapi tak pernah pula ada masalah suara. Cuma tak tahulah kenapa. Tapi itulah, saya masih ataupun sebenarnya baru mengetahui tentang teknik untuk menjaga tekak dan juga menjaga suara, bagaimana kita nak bercakap selama beberapa jam. Begitulah. Tapi maafkan saya jika suara saya kedengaran tak berapa elok, tapi tak apalah, saya nak buat juga video ni sebab saya nak anda semua melihat ke manakah pergerakan untuk gol pada hari ini. Seperti apa yang saya pernah kongsikan bersama dengan anda semua, di mana jika terjadinya sesuatu pergerakan, iaitu dia break structure untuk pergerakan high low dan seterusnya terjadi break structure, di situlah kita boleh melihat kepada kebarangkalian untuk mengambil sesuatu entry. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum ini pada hari Rabu lepas saya ada mengajar Simplify Elewave bersama dengan tim SQD, di mana pada waktu itu saya mengajar anda semua untuk melihat Elewave daripada sudut yang berbeza. Apa yang saya masukkan di situ adalah, sebelum ini kita terlalu fokus mencari 1, 2, 3, 4, 5 ataupun A, B dan C. Tetapi kalau ikutkan bila saya mengajar sebelum ini, saya juga akan fokus kepada 1, 2, 3, 4, 5 ABC, benda yang sama. Kalau anda belajar Elewave dengan orang lain pun benda yang sama, benda yang akan tetap diajar oleh orang yang mengajar Elewave. Tetapi apa yang saya lihat setelah beberapa tahun mengajar, saya cuba mencari kenapa ramai student ataupun ramai orang yang belajar Elewave dia akan give up. Sebab apa? Bila saya kupas satu-satu, bila saya mencari kenapa, rupa-rupanya masalah utama adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan ABC. Apa yang saya nak katakan, masalah utama mereka yang belajar Elewave sebenarnya adalah nombor dan abjad. Bila mereka tak faham bagaimana untuk melihat kepada sesuatu pergerakan, mereka tak faham structure, tapi mereka fokus untuk meletakkan 1, 2, 3, 4, 5. Bila kita fokus, kita tak jumpa, kita give up, kita akan tinggalkan. Ini yang saya nampak. So apa yang saya nak buat sebagai seorang tenaga pengajar, saya cuba olah sedikit saya punya Elewave ini supaya mereka yang pernah belajar sebelum ni ataupun yang nak belajar Elewave, mereka dapat belajar dengan senang, dengan mudah, dengan simple. Apa yang saya buat, kita akan buang 1, 2, 3, 4, 5 dahulu dan kita akan masukkan elemen lain, iaitu breakout, pullback. Dalam masa yang sama kita menggunakan do teori. Sebelum ini kita tak campurkan do teori, betul tak? Kepada anda yang pernah belajar dengan saya sebelum ni, saya tak pernah pun sentuh tentang do. Tetapi sekarang dalam kelas saya yang akan datang nanti, saya akan mencampurkan do teori. Ini adalah cara saya, cara Cik Apple, cara Saiful Zain akan mengajar anda nanti kelas Elewave yang baru, di mana kita akan menggunakan do teori dan menggunakan teori Elewave
dan melihat daripada sudut yang berbeza. Begitu, faham saya terpaksa tekan dada saya, tekan perut saya untuk mengeluarkan suara. Okey. Kita dah membebel 5 minit dah ni. Okey, yang ketiga, jika anda masih belum subscribe kepada channel saya, silalah subscribe sekarang sebab anda akan dapati banyak video saya yang boleh dijadikan manfaat kepada anda semua, boleh dijadikan idea ke manakah pergerakan untuk gold. Alright. Okay. So, seperti biasalah, jika anda rasa bermanfaat, silalah like dan share kepada kawan-kawan semua. Alright, hari ini kita akan melihat ke manakah pergerakan gold. Apa yang saya pernah tandakan ini anda boleh abaikan dahulu. Di sini saya melihat kepada pergerakan, iaitu kalau kita gunakan L-Wave, kita akan bercerita daripada sudut itu nantilah. Tapi buat masa sekarang ni saya nak bercerita daripada sudut storyline dahulu, supaya anda dapat melihat ke manakah pergerakan untuk gold pada hari ini. Yang pertama sekali, kita akan menandakan first left dan juga second left. First left je, tak ada second left. Okay, kalau ini adalah first left kita untuk 4 hours, saya akan menggunakan warna kuning. Tapi dalam masa yang sama, saya juga akan menandakan di level yang di atas ini. Dan seterusnya, saya juga akan menandakan support first left yang berada di bawah. Jangan lupa kita perlu menandakan breakout yang terjadi. Ingat, kita perlu menandakan breakout sebab kita nak faham kenapa dia terjadi begini. At least anda semua nampak apakah penyebab utama pergerakan itu terjadi. Maaf kalau tiba-tiba suara saya perlahan, saya rasa sakit sangat dah tekan ni, tapi tak apa, saya nak habiskan video ni secepat mungkin. Alright, ok, so sekarang apa yang anda nampak, current market price sedang ke bawah, dan seterusnya ada breakout di sini dan juga ada support dan resistance yang berdekatan. So seperti biasa, kita akan tukar kepada apa bondo namanya, candle. Ok, so kita nak mengetahui kenapa price sedang membuat penurunan ke bawah. So apa yang kita boleh katakan, price membuat momentum di sini. Nampak tak? Adanya momentum 4 hours, iaitu kekuatan sehingga break satu candle, membuat break yang agak kuat, dan seterusnya membuat penurunan lagi sekali, membuat break di sini. Okay, so ada 2 breakout di sini yang terjadi, dan seterusnya price membuat reversal ataupun membuat ni lah pullback bagi saya. So apa yang saya boleh katakan, selepas dia membuat kenaikan pullback, dia mengambil pula order di atas area breakout yang terjadi, dan seterusnya sekarang sedang membuat penurunan ke bawah. So ini daripada sudut storyline. So untuk hari ini, untuk sekarang, apa yang saya boleh katakan, kita berkemungkinan besar akan melihat pergerakan gold membuat penurunan ke bawah, mungkin sehingga ke kotak yang berwarna kuning di bawah, ataupun dia akan terus break lagi dan seterusnya membuat penurunan secara ataupun dalam pattern correction sahaja. Alright, nanti saya explain kenapa masih dalam correction. So kalau kita lihat kepada 1 hour, hampir benda yang sama juga, di mana area-area yang boleh dijadikan sebagai support dan resistance yang berdekatan, iaitu first left kita, dan seterusnya benda yang sama juga, current market price sedang bergerak ke bawah. Mengapa? Sebab price membuat kenaikan dan seterusnya touch di level breakout yang terjadi, dan seterusnya price membuat penurunan, akhirnya membuat kenaikan lagi sekali, dan sekarang nampaknya sedang membuat penurunan lagi sekali. Mungkin disebabkan price mengambil sesuatu entry, ataupun kita boleh katakan breakout yang terjadi di area sini. Nampak tak ada breakout? So bila kita ada breakout, so mungkin disebabkan breakout inilah gold membuat kenaikan, tetapi masih tidak berjaya untuk break level yang seterusnya. Mungkin dekat sini lah kan, kita ambil je lah. Ni kan ada dia punya di time frame yang lebih kecil, kan ada dia punya dia punya zone lah, lebih kurang begitu, dan disebabkan oleh itu price membuat kenaikan seterusnya ke atas. Tetapi selepas terjadinya kenaikan, price respect lagi level yang memulakan penurunan, dan seterusnya membuat keadaan dalam current market price ini sedang menuju ke bawah. So apa yang saya boleh katakan, benda yang sama, iaitu price akan bergerak sehingga ke kotak berwarna kuning di bawah. Jika price tidak respect level ini, price akan terus pecahkan body, dan seterusnya akan ada pullback
seterusnya membuat penurunan ke bawah. Alright, itu daripada sudut storyline di mana kita menggunakan 4 hours dan juga 1 hour. Dalam masa yang sama kita juga melihat kepada break yang terjadi. Nampak Okay, so sekarang saya tak nak gunakan market structure sebab dalam benda yang dalam pergerakan apa bondo namanya, storyline juga boleh diambil kira sebagai market structure. Nampak tak saya tandakan area yang mana break. Lepas ni apa yang kita boleh katakan, kalau kita gunakan 4 hours, kalau dekat 1 hour tadi kita nampak adanya level yang kita boleh jadikan sebagai kita punya penanda aras. Tapi tak apa, saya tandakan dahulu sebab nanti saya nak anda semua lihat apakah yang bakal terjadi di area yang ini. Saya tak nak tanda warna orange, tak best, sebab tak best sama. Saya tandakan warna purple bagi nampak sikit. Alright, okay, so sekarang kita akan melihat daripada sudut pergerakan menggunakan L-Wave. So pertama sekali saya tukar dulu kepada daily, nak tengok cantik tak. Okay, so kalau pergerakan L-Wave ini adalah pergerakan besar. Ini adalah pergerakan besar di mana price sekarang membuat kenaikan untuk melengkapkan pergerakan. So yang ini tak perlu saya cerita sebab saya dah cerita di page SQD pada hari Rabu lepas bagaimana ataupun mengapa saya tandakan yang ini warna oranye, yang ini pun warna oranye, tapi di tengah ini ada warna hijau. Yang tu nanti tak perlu saya explain lagi sebab benda ni dah saya explain sebelum ini. Alright, so sekarang kalau dilihat daripada pergerakan L-Wave, apa yang terjadi, kita nampak pergerakan yang seperti ini di mana dia membuat kenaikan iaitu A 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, tetapi 5 ini hanya melengkapkan pergerakan salah, saya nak tarik yang ni je. Begitu. Okay, alright. Ataupun sebenarnya kat sini saya pun dah lupa macam mana saya tandakan hari tu. Okay, minta maaf. Ini sebenarnya. Okay, so apa yang kita nampak sekarang ni adalah pergerakan untuk 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau dilihat daripada struktur yang besar, apa yang kita perlu faham, sebenarnya pergerakan masih dalam keadaan bullish disebabkan ini adalah kalau nak diambil kira sorry, saya tak patut lukis macam ni sebenarnya. Okay, pergerakan kita nampak ada break yang pertama. Ni adalah 1, 2. Okay, so saya patut ambil kira daripada begini saja. Sekejap, saya buat sedikit pergerakan di mana saya akan tukar wave ni, saya akan buang. Okay, kalau nak dilihat daripada sudut pergerakan L-Wave, okay, begini. Ini lebih mudah untuk anda memahami mengapa saya mengatakan masih ada pergerakan ke atas, di mana ini mewakili line yang berwarna oranye, ini pun warna oranye, tetapi line yang kecil ini dia mewakili pergerakan untuk di time frame yang lebih kecil. So dia biasanya bergerak begini 1, 2, 3, 4 dan 5, di mana dia baru completekan pergerakan untuk wave 3 sahaja. Nampak tak? Nampak tak? Saya nak cakap kokok pun dah tak boleh dah ni, sakit sangat ni. Tapi saya cuba sedaya upaya saya untuk bercakap supaya anda nampak apa yang saya cuba sampaikan. Alright, so sekarang apa yang saya boleh katakan, pergerakan di dalam ini adalah bergerak sedemikian. Begitu. So ini saya tandakan tadi. Kita tukar dahulu kepada subminuit kecil dan juga ambil line dan juga tukar warna biru tadi ni. Okay, so dalam pergerakan yang kecil, apa yang kita nampak, walaupun kita dah nampak yang ini besar dan terjadinya breakout, tapi di time frame yang lebih kecil ataupun pergerakan fractal, dia bergerak begini. Saya tak nak letak nombor sebenarnya, tapi saya nak anda melihat apakah yang dimaksudkan oleh pergerakan. So apa yang terjadi sekarang untuk pergerakan di atas ini, kita hanya melihat kepada pergerakan untuk wave 3 dah siap dan seterusnya sedang menuju untuk membuat pergerakan wave 4. Tapi tak apa, sebab anda masih perlu mengira daripada sudut pergerakan yang pertama dan yang kedua. Saya perlu menunjukkan daripada sudut nombor sebab ianya merangkumi pergerakan. Faham tak? Okay, so sekarang apa yang saya akan buat, saya akan tukar pula kepada time frame yang lebih kecil supaya anda lebih nampak apa yang saya maksudkan. Sekarang saya akan padam dahulu yang ini. Kita akan biarkan 3 dan 4 di bawah sebab apa yang saya nak sampaikan sekarang, price
sedang bergerak untuk membuat wave 4 supaya lebih mudah untuk anda menjangkakan ke manakah pergerakan seterusnya. Okey, so sekarang seperti apa yang saya sampaikan tadi, breakout ataupun storyline, price sudah berjaya membuat break dan seterusnya bergerak dalam keadaan correction, dan seterusnya price akan terus membuat penurunan. Dalam erti kata lain, ia akan bergerak dalam A, B dan C, ataupun dalam pergerakan ada 3 pergerakan ke bawah, supaya mudah untuk anda lihat apakah yang akan terjadi. So pertama sekali saya akan menggunakan Fibo expansion ataupun extension, tarik daripada permulaan penurunan seterusnya sampai ke di mana dia membuat lower yang terjadi seterusnya, dan saya akan tandakan di atas shadow ini. So saya akan menandakan 3 level yang paling sesuai saya rasa, iaitu yang pertama Fibo 1 dijadikan area untuk monitor kita, dan seterusnya kita akan menandakan juga di 1.236 dan juga 1.618. So sini kita ada 3 level yang kita boleh jadikan area to monitor kita dan berada berdekatan dengan warna purple ni. So apa yang saya boleh katakan, kita bakal melihat price akan membuat penurunan sehingga ke sini, membuat pullback dan akan ke sini, mungkin ke sini ataupun ke sini ataupun sehingga ke bawah yang ini. Yang ini kita akan lihat seterusnya bagaimana untuk kita mencari sampai level manakah pergerakan boleh membuat penurunan. Alright, so sekarang kita nampak pergerakan di mana price sudah membuat break ke atas. So apa yang saya boleh katakan, saya mengambil kira daripada sudut pergerakan iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. So ini daripada pergerakan yang lebih kecil. Bila kita nak mencari retracement untuk wave 4, kita perlu tarik Fibo retracement daripada permulaan wave 2 sampailah ke wave 3, dan kita akan tandakan beberapa level. Tapi kalau dari sini terlalu kecil, so agak bahaya di situ. Apa yang kita boleh buat, sebab kita dah tandakan pergerakan-pergerakan yang terjadi di sini, nampak tak? Saya akan mengambil daripada sudut yang lebih mudah untuk anda jangkakan apa yang terjadi. So bermulanya kenaikan iaitu daripada sini sampai ke atas, betul tak? Di mana pergerakan mengkomplitkan wave 3. So apa saya boleh buat, saya akan tarik Fibo daripada bawah ini sampailah ke atas ini, dan seterusnya saya akan mencari level 0.236 untuk dijadikan area to monitor kita. Dan nampaknya area to monitor kita berada di tempat yang sama yang kita dah tandakan. Nampak tak? Jika pergerakan sedemikian terjadi, bermaksud kita mungkin menjangkakan akan ada penurunan sehingga ke 0.236 untuk melengkapkan pergerakan. Tetapi ini daripada sudut lebih besar. Sekarang kita juga perlu melihat pergerakan daripada sudut yang lebih kecil. Sebab apa? Sebab ini adalah 1-2 yang besar. Tapi sekarang kita juga akan melihat 1-2 yang kecil juga. Di mana apa yang saya boleh katakan, saya akan mengambil kira daripada sudut pergerakan yang ini. Sebab ini kan besar tadi. Dan seterusnya pergerakan yang kecil di mana? Macam saya tandakan tadi. 1, 2, 3, 4 dan 5. So kita akan mengambil daripada sini, betul tak? Benda yang sama kita akan tarik Fibo retracement sampai ke atas ini. Okey, so sekarang kita melihat kebarangkalian yang kedua, apakah yang bakal terjadi, di manakah level-level yang seeloknya kita ambil. Minta maaf, sebenarnya saya tak boleh ambil yang ni. Saya ambil kira dulu kepala pada betul. Saya masih boleh ambil kira di sini sebagai area to monitor kita 0.236 dan juga 0.382, di mana dua area ini juga sesuai untuk dijadikan level to monitor kita. Yang ini daripada sudut yang boleh dikatakan lebih besar, begitu, 0.236. Tak nak buang masa, dan sini saya boleh jadikan satu lagi area 0.382 untuk dijadikan area to monitor kita. Alright, so kita ada dua level yang sesuai lah untuk saya katakan. Tetapi anda perlu memahami satu benda dahulu, sebab kadang-kadang dia suka pergi ke 0.5. Tapi untuk hari ini saya takkan tandakan 0.5 dulu, sebab saya melihat kepada
daripada dua pergerakan yang ada di sini. So pertama sekali, apa yang saya boleh katakan, area to monitor yang pertama berada berdekatan dengan 0.236, 1.236 berada di level breakout yang terjadi. Nampak tak? Ada level breakout yang terjadi. Ingat, kita perlu melihat daripada semua sudut supaya lebih mudah untuk anda perhatikan apakah yang akan terjadi nanti. Okey, so yang pertama, area to monitor berada di 0.236, yang kedua 1.236 tadi berada di level breakout, dan seterusnya 1.618 berada berdekatan di 0.382. Kalau kita lihat 0.382 pula, kita ada sesuatu zone yang kita boleh jangkakan mungkin price boleh membuat penurunan sehingga ke level yang ini. Nampak tak? Dia ada dua level di sini. Dia ada zone juga di sini. So apa yang saya boleh katakan, berkemungkinan besar price untuk gold, pergerakan untuk gold pada hari ini dan seterusnya mungkin akan bergerak sampai ke sini ataupun sampai ke sini. Itu saja yang saya boleh katakan. Alright. So apa yang saya nak sampaikan kepada anda, kita perlu melihat kepada pergerakan gold akan ada penurunan. Begitulah apa yang saya nak masukkan. Okey, ini sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Menggunakan storyline dan juga melihat daripada pergerakan Elliott wave. Saya takkan gunakan daripada pergerakan ini sebab ini adalah wave 3, wave 4 dan seterusnya membuat pergerakan iaitu yang terakhir. Dalam masa yang sama juga kita boleh labelkan apakah yang akan terjadi nanti. Berkemungkinan besar price boleh sampai ke bawah juga. Kena ingat yang tu, sebab apa yang saya pernah katakan sebelum ini, jika wave 4 berada di sini, kadang-kadang dia suka juga turun hampir kepada wave 4 sebelumnya. Tapi tak apa. Apa yang saya nak katakan, kita melihat kepada penurunan ataupun sell pada hari ini. So apa yang kita boleh fokus ialah sell. Alright. Itu sajalah yang saya nak sampaikan. Minta maaf jika saya silap. Nanti ada lah orang kecam kan, kata sell tapi gold membuat kenaikan. Apa khabar seller? Tak, saya sebenarnya tak gemar nak baca macam tu, sebab jika anda berfikiran demikian bermaksud anda mempunyai minda yang toksik. Itu saja saya nak katakan. Alright. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. Minta maaf jika suara saya tak seberapa elok dan anda tak berapa faham. Minta maaf sangat, tapi saya cuba sebaik mungkin untuk mengeluarkan suara saya dapat berkongsi dengan anda semua supaya dapat dimanfaatkan bersama-sama. Itu sahaja niat saya. Alright. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam next video. Assalamualaikum dan bye bye.